berkeladak teruk sangat. Macam ni, minyak macam ni, macam mana kita nak menjimatkan kos kita ni? Dah tak boleh buat apa ni. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okay, kali ni saya nak tunjuk anda satu benda yang biasa orang yang lambat tukar minyak hitam, tak ikut dia punya jadual penukaran, tukar minyak hitam tak ikut dia punya spek, masukkan treatment yang tidak bersesuaian pada dalam enjin. Inilah salah satu punca yang kita tengok selalu orang cerita enjin berkerak. Kat sini saya nak tunjuk kepada anda ni. Ini ceritanya best juga kalau kita nak sembang kepada anda semua ni. Ini sebuah enjin Toyota Vios, mileage dah 265,000. Kat sini kita tengok customer datang kat bengkel ni, dia cerita pasal enjin dia dah bunyi kotak-kotak. Dan lampu indikator pada bahagian enjin dia dah menyala-nyala berkelip-kelip. Jadi bila saya buka valve cover dia, kata tinggal saya akan check dulu apa masalahnya. Saya tapi dah rasa dah teragak dah. Bila kita buka oil cap dia, kita tengok minyak hitam dia dah berkerak. Dah ada enapan orang panggil. Jadi kat sini saya nak tunjuk kepada anda semua, ini sebagai perkongsian daripada saya untuk apa? Untuk anda dapat maklumat lah. Minyak enjin. Saya rasa saya kena buka dia punya glove dulu. Kita tengok, baru nampak betul-betul. Kalau pakai glove ni tak nampak dia punya foto dia. Okey. Jadi anda tengok ni dia. Minyak enjin dia dah berkerak. Ini bukan setakat berkerak ni, ini dah jadi macam kayu ni. Dah tak nampak lubang skru ni. Oh ni. Ni sini. Bukan ni sikit. Apa ni? Ni minyak enjin dia. Terlampau teruk enjin ni. Sepatutlah enjin kau bunyi knocking kotak. Ni. Baik. Berkerak. Ini bukan jeli ni. Ini dah jadi macam kayu minyak ni. Minyak dah jadi macam kayu-kayu ni. Berketul-ketul minyak ni. Macam manalah enjin tak bunyi knocking kalau macam ni keadaan. Inilah yang selalu kita peringatkan kepada pengguna-pengguna di atas jalan raya ni. Ni lah kita tak nak benda ni berlaku. Sebab benda ni berlaku pada kereta anda, pada enjin anda, ia akan menyebabkan kereta kita akan mengalami kerosakan yang teruk, kos membaik pulih yang teruk. Kat sinilah. Okey, ada orang bercerita pakai treatment ke? Betul. Ada orang, ada fakta yang mengatakan pakai treatment boleh menyebabkan minyak enjin jadi berkerak. Tapi ingat, bila kita first kali bila macam ni, saya first kali tanya dengan customer. Namanya perempuan lah, mana? Akak pernah pakai treatment ke? Tak ada dik, tapi akak selalu servis je. Rupanya lah kat sini lah kita dapat tahu satu punca ataupun salah satu daripada penyebab enjin jadi berkerak. Pakai minyak hitam, tukar overdue. Tukar minyak enjin, tukar filter, servis, tapi selalu berlaku kekerapan yang berlaku pada masalah pengguna ni adalah overdue. Satu, saya beritahu dia, akak tukar minyak hitam macam mana, pakai enjin apa, minyak hitam apa semua. Dia kata saya pakai semi, dah 265,000 dia memang pakai semi. Kalau ikutkan semi adalah minyak hitam yang atau minyak enjin yang bagus. Tapi kecuaian dia dari segi service time. 8,000, kadang-kadang 8,000 lebih, 9,000 terlajak servis dia. Satu hal, 8,000 minyak enjin dia tukar setahun, kadang setahun lebih baru dia tukar minyak enjin dia. Tapi sepatutnya bukan itu. Sepatutnya sebagai kita seorang pengguna di atas jalan raya ataupun kita sebagai owner kereta ni, sedikit maklumat saya nak kongsi kepada anda. Minyak enjin perlu ditukar, contoh sebagai minyak enjin, contoh enjin mineral, minyak enjin mineral. Setiap 5,000 km diganti ataupun 3 bulan. Yang mana sampai dulu? Kalau kita dah guna tu dalam tempoh 5,000, 3 bulan tukar sekali. Tapi kalau katakan kita dah pakai 3 bulan tapi belum mencecah lagi 5,000, jangan biarkan tunggu sampai 5,000 tu walaupun 6 bulan baru nak tukar. Tak. Sebaik-baiknya 3 bulan ataupun paling tidaklah untuk mineral tu 4 bulan tukarlah minyak enjin. Walaupun tak sampai lagi 5,000 km.
Kalau minyak semi, selalu kita recommend 8,000 km ataupun 5 bulan. Yang mana sampai dulu? Kalau katakan 5 bulan sampai dulu, walaupun belum sampai lagi 8,000 km untuk diservis, tukar ikut 5,000 yang sampai dulu. Kalau minyak fully 10,000 km atau 6 bulan. Yang mana sampai dulu? Kalau katakan 6 bulan dah sampai dulu, tukarlah walaupun tak sampai lagi 10,000 km. Minyak enjin dia ada tahap dia, kelikatan akan terganggu. Pelinciran akan terganggu bila faktor dah berusia. Contoh, kalau minyak fully lebih 6 bulan, kita masih guna lagi walaupun mileage kita tak sampai 10,000, tapi kita masih guna lagi, dia akan mengurangkan kelikatan, dia viscosity, dan dia akan mengganggu pelinciran dalam minyak enjin ni. Kat sinilah satu benda yang kita nak sampaikan kepada pengguna, cara yang sepatutnya untuk menukar minyak enjin ataupun minyak hitam ni. Semi setiap 8,000 atau 5 bulan, yang mana sampai dulu. Kalau sampai 5 bulan, tukarlah walaupun enjin kita tak sampai lagi 8,000 km. Ini perkongsian daripada saya untuk apa? Untuk memastikan keadaan dalaman enjin kita sentiasa dalam keadaan yang cantik, yang performance, yang dalam keadaan diselenggarakan dengan betul. Luar nampak cantik tapi dalam macam ni tak guna juga, sebab ini macam ni keadaan dia akan melibatkan belanja atau kos penyelenggaraan yang tinggi. Kalau macam ni punya keadaan, memang tak boleh buat apa. Nak pakai enjin flush, jangan haraplah, sebab dah minyak dah jadi macam kayu ni, nak pakai enjin flush memang tak boleh. Nampak ni? Ini baru saya cubit sikit-sikit ni. Kalau saya kopek lagi banyak-banyak, tengok saya kopek ni. Tak payah pakai screwdriver, kita pakai tangan je. Kita kopekkan dia punya keledak-keledak ni, taik-taik minyak ni. Dan celah-celah ni semua kita kaut. Nampak tak ni? Best. Dapat enjin ni. Geram tengok enjin ni. Nampak? Apa lagi aku nak kuih? Best. Berkeladak teruk sangat. Macam ni, minyak macam ni, macam mana kita nak menjimatkan kos kita ni? Dah tak boleh buat apa ni. Sedapnya. Kau. Nampak? Baru sikit je bahagian atas dan dekat segempal lah, atau segenggam saya punya yang saya tadahkan atau saya pegang ni minyak. Minyak dah jadi macam kayu dah ni. Jadi janganlah sampai enjin anda seperti ni. Jagalah servis. Dan satu lagi saya nak ingatkan ataupun saya nak kongsikan kepada anda, grade penggunaan minyak enjin ni lah yang paling penting sekali. Contoh, kita tahu kita pakai minyak semi, kita tahu pakai minyak fully, kita tahu kita pakai minyak mineral. Tapi yang penting grade tu, ataupun apa tu, contoh ni ni saya bagi contoh. Anda mesti tahu grade apa yang anda pakai untuk enjin kereta anda. Contoh 5W30, 5W30, 10W40. Yang ini adalah maklumat yang paling perlu anda tahu. Jangan pakai minyak semi, tak kisahlah, janji semi. Tak. Kelikatan, grade tu yang paling penting. Contoh, kalau macam contoh Toyota Vios ni, kebiasaannya, sepatutnya, sebaiknya, anda perlu pakai minyak grade yang ringan. 5W30. Mudah je kalau anda nak tahu grade apa yang sesuai untuk kereta saya ni. Anda search dalam Google, anda type spec engine oil for Toyota Vios. Spec engine oil, grade engine oil for Pro 2 Myvi. Grade engine oil for Honda City, Honda Civic. Kat situlah kita akan dapat maklumat yang tepat. Grade apa yang sesuai yang kita boleh pakai untuk enjin kereta ni. Jangan main hantam terabur je. Semi lah, fully lah. Tapi kita lupa pada grade ni. Sebab semi ada keluar 1040, semi ada keluar 530. Sebab setiap pengeluar akan mengeluarkan pelbagai jenis spek ataupun grade untuk yang sesuai pada enjin yang kita nak gunakan ni. Jangan kalau kita kata enjin kecil, kita pakai minyak yang berat. Kat situ yang akan mempengaruhi ketahanan, mempengaruhi power, mempengaruhi usia enjin kita ni. Jangan main hentam terabur je pakai enjin. Janji tukar minyak hitam, janji tukar minyak hitam, janji tukar minyak hitam, janji tukar filter. Kat sinilah yang akan menyebabkan kereta kita ni lama kelamaan ni bukannya masa sebulan 2 bulan dia akan efek ataupun akan jadi impak macam ni.
dia akan memberi masa jangka yang panjang. Sepatutnya kereta ni kalau ikutkan daripada maintenance yang okey, dia boleh bertahan lebih daripada 200,000, 300,000. Kadang-kadang saya tengok ada yang customer tu sampai 500,000 km. Keadaan enjin masih dalam keadaan yang okey. Satu je, dia punya tabiat ataupun dia punya cara, dia betul-betul gunakan minyak enjin yang ikut spek yang disarankan oleh pengeluar kenderaan tu ataupun pengeluar kereta tu. Dan jadi dia ikut kalau katakan minyak fully dia tukar 10,000 ataupun 6 bulan dia dah tukar. Dia tak tunggulah sampai 10,000, contoh nak sampai setahun baru sampai 10,000, tak. Dia tukar setiap 6 bulan atau 10,000 dia dah tukar dah. Yang mana sampai dulu dia tukar. Dan ke situlah bila saya tengok, saya buka enjin dia dah mileage dah tinggi pun sekali. Bila buka cover enjin ni, buka bahagian dalam enjin ni, kita tengok enjin dalam keadaan bersih. Tapi ini di sebaliknya. Bila kita buat sikit pertanyaan, kita buat interview lah sikit kepada pengguna ni ataupun owner kereta ni, kat sinilah yang nampaknya dia agak kesal jugalah. Dia kata, alamak, enjin aku dah macam ni. Tapi nak buat macam mana? Nasi sudah menjadi bubur. Jadi kat sinilah sikit perkongsian daripada saya untuk manfaat anda. Sebab benda-benda ni perlu disampaikan, perlu diinfokan kepada anda semua supaya kita dapat menjimatkan keuangan kita. Kita dapat menjimatkan kos penyelenggaraan ni. Jangan sampai macam ni. Kalau macam ni keadaan, nak tahu belanja berapa? 3,000 dalam tangan. Kalau dapat, kalau katakan enjin jam dalam ni, terpaksa tukar enjin lain, melibatkan kos ataupun belanja lagi tinggi. Kat sinilah saya nak sampaikan, share lah video ni ataupun kalau katakan anda perlu ke info ataupun perlu maklumat, boleh letakkan di ruang komen ni. Itulah sedikit perkongsian daripada saya, Muhammad Zaidi daripada JV Autoloop. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye. Zoom.